Terima kasih kerana bersama saya dalam laporan laksana keempat pada hari ini. Mulai semalam, 4 hari bulan Mei, kita telah memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB dan lebih banyak sektor ekonomi telah dibenarkan dibuka. Saya dapat lihat banyak perniagaan mula beroperasi dan ramai daripada saudara dan saudari akan memasuki pejabat buat kali pertamanya sejak PKP bermula pada 18 hari bulan Mac. Ini lebih kurang 48 hari yang lalu. Harap-harap semuanya berjalan lancar. Sehubungan itu, saya berharap semua majikan dan pekerja memberi sokongan dan kerjasama yang jitu dalam mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN serta garis panduan kesihatan dan keselamatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di sini saya ingin berpesan menjaga kesihatan diri, ahli keluarga dan rakan sekerja dan jiran di sekeliling kita. Ini merupakan matlamat utama. Pencarian rezeki dalam era norma baru ini bergantung kepada kesihatan semua. Kesihatan baik saudara-saudari boleh menjamin kesejahteraan keluarga dan ekonomi negara. Marilah kita amalkan tabiat saling pesan berpesan, mengingati mereka sekeliling kita jika mereka tidak mengikuti SOP atau garis panduan. Jika kita terlihat rakan, keluarga dan juga ahli komuniti kita mengabaikan garis panduan dan SOP bila berada di kedai-kedai, di pasar raya atau di mana-mana kawasan awam, tegurlah mereka dengan baik dan penuh sopan. Ingatkan mereka supaya ikuti penjarakan sosial dan garis panduan yang disarankan kerajaan. Jangan malu-malu mengingatkan, ini tanggungjawab kita bersama dan kita lakukan kerana kita sayangkan rakyat dan negara kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pembukaan semula ekonomi melalui fasa PKP bersyarat ini adalah sebahagian daripada strategi kerajaan dalam menangani krisis COVID-19. Strategi kerajaan terdiri daripada 6 pendekatan ataupun dikenali sebagai 6R. Izinkan saya berkongsi secara ringkas. Pertama ialah ketegasan ataupun resolve dalam mengawal COVID-19 melalui pelaksanaan PKP. Kedua, membina ketahanan atau resilience melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin demi kelangsungan rakyat dan ekonomi. Ketiga ialah menjana semula atau restart ekonomi secara teratur dan terkawal. Keempat, melaksanakan strategi pemulihan atau recovery ekonomi melalui pelan jangka masa pendek dan sederhana. Kelima, memperkasa atau revitalize ekonomi secara menyeluruh. Dan keenam, menyusun semula atau reform struktur ekonomi untuk kita melangkah ke arah new normal. Keenam, 6 pendekatan ini sebenarnya adalah demi kesejahteraan R yang ketujuh, iaitu rakyat. Kita kini berada di tahap ketiga, iaitu mula menjana semula ekonomi. Tetapi kita ni perlu mengimbangi kepentingan kesihatan awam dengan keperluan untuk menjana semula ekonomi. Dan setelah mengambil kira maklum balas dari pelbagai pihak termasuk Kementerian Kesihatan, buka perniagaan jika anda tidak bersedia. Kerajaan tidak memaksa. SOP yang telah ditetapkan adalah sebagai garis panduan untuk mereka yang ingin memulakan operasi demi kelangsungan perniagaan masing-masing. Saudara dan saudari yang dihormati, dalam fasa PKPB ini, pelaksanaan pakej prihatin masih diteruskan demi mencapai matlamatnya, iaitu lindungi rakyat, sokong perniagaan dan perkukuh ekonomi. Izinkan saya berkongsi beberapa pencapaian terkini secara keseluruhannya. Pertama, daripada 10 langkah utama prihatin, kesemuanya telah pun mula dilaksanakan. Ini mewakili 95% daripada keseluruhan nilai prihatin, iaitu RM260 bilion. Kedua, pada minggu yang lalu,
permohonan telah dibuka pada 1 hari bulan Mei untuk Geran Khas Prihatin ataupun JKP untuk PKS Mikro. Kerajaan telah memperuntukkan 2.1 bilion ringgit, di mana RM3,000 akan diberikan kepada setiap PKS Mikro yang aktif, yang berdaftar dengan LHDN, SSM dan pihak berkuasa tempatan, PBT, pada 31 Disember 2019. Permohonan dibuka sehinggalah 15 Mei 2020. Keputusan akan diumumkan pada minggu pertama bulan Jun dan pembayaran dijangka akan dibuat pada hujung bulan Jun. Untuk maklumat lanjut, silalah layari gkp.hasil.gov.my. Selain itu, permohonan untuk skim jaminan pinjaman dana jamin ini bernilai 50 bilion ringgit juga telah bermula pada 1 hari bulan Mei. So, saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya akan berkongsi status pencapaian beberapa langkah-langkah terpilih di bawah matlamat pertama Prihatin, iaitu lindungi rakyat. Pertama ialah bantuan Prihatin Nasional atau BPN. Bagi fasa pertama BPN, pembayaran sebanyak 5.5 bilion ringgit telah dibuat kepada 7.78 juta penerima. Ini adalah peningkatan daripada 7.74 juta penerima yang menerima minggu lepas dan melibatkan mereka tanpa akaun bank yang telah menunaikan BPN di cawangan Bank Simpanan Nasional ataupun BSN. Selain itu, mulai 4 hari bulan Mei semalam, pembayaran fasa kedua akan dibuat secara berperingkat. Ini kepada 8.3 juta penerima B40 dan juga M40 yang diluluskan sebelum ini. Ini bernilai 3.7 bilion ringgit. Sehingga 29 April 2020, hampir 2 juta permohonan baharu dan rayuan telah diluluskan. Ini melibatkan jumlah sebanyak 1.5 bilion ringgit. Dengan perkembangan terkini, adalah dijangka peruntukan tambahan sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit diperlukan di atas peruntukan asal yang sebanyak 10 bilion ringgit. Sukacita juga saya mengumumkan bahawa pembayaran untuk permohonan baharu dan rayuan yang layak akan dibuat bermula pertengahan bulan Mei. Kedua, program iLestari KWSP. Sehingga 3 hari bulan Mei 2020, KWSP telah meluluskan lebih 3.5 juta permohonan. Ini berjumlah 1.66 bilion ringgit. Bayaran yang diluluskan akan dikreditkan ke dalam akaun bank ahli bermula semalam, 4 Mei hinggalah 18 hari bulan Mei. Ketiga, ini di bawah KWSP juga, ini mengenai pengurangan caruman pekerja daripada 11% ke 7%. Sehingga hujung April 2020, jumlah pengurangan caruman yang diterima oleh ahli KWSP dianggarkan sebanyak 977 juta ringgit sebulan. Ini adalah diharap jumlah ini dapat sedikit sebanyak membantu aliran tunai untuk ahli-ahli KWSP yang memerlukan. Selain itu, KWSP akan menyambung semula perkhidmatan di cawangan tertentu mulai besok, 6 hari bulan Mei. Ini adalah untuk memudah cara urusan oleh ahli-ahli yang memerlukannya. Temujanji boleh dibuat melalui laman website ni www.kwsp.gov.my yang bermula hari ini, 5 hari bulan Mei. Keempat, bagi pembayaran one-off untuk pelajar IPT sebanyak RM200, ini telah bermula minggu lalu. Bayaran telah pun dibuat kepada 1 juta pelajar IPT. Ini dijangkakan keseluruhan peruntukan sebanyak RM300 juta akan disempurnakan bayarannya menjelang 10 hari bulan Mei 2020. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin berkongsi status pelaksanaan langkah-langkah di bawah matlamat kedua Prihatin, iaitu sokong perniagaan. Pertama, dana pinjaman mudah PKS ataupun SME Soft Loan Funds. Pada minggu lalu sehingga 26 April 2020, pinjaman di bawah dana pinjaman mudah PKS yang telah diluluskan oleh bank dan disetujui terima oleh PKS adalah 1.5 bilion ringgit. Ini melibatkan 3,363 PKS. Sehingga 3 hari bulan Mei,
jumlah kemudahan yang disetujui terima oleh PKS adalah berjumlah 3 bilion ringgit kepada 6,840 PKS. Majoriti jumlah ini adalah dari kemudahan bantuan khas atau Special Relief Facility (SRF), di mana PKS boleh memohon pembiayaan sebanyak 1 juta ringgit dengan kadar faedah 3.5% dan di mana 80% dari jumlah pembiayaan ini dijamin oleh kerajaan. Alhamdulillah, sambutan untuk kemudahan ini amat menggalakkan dan saya berharap ia digunakan dengan penuh manfaat. Kedua ni, skim pinjaman mikrokredit. Sehingga 29 April 2020, daripada 700 juta ringgit kredit mikro yang ditawarkan kepada kadar faedah 0% oleh BSN dan Tekun Nasional, 132 juta telah pun diluluskan. Daripada jumlah ini, BSN telah meluluskan 90 juta kepada 2,000 PKS mikro dan Tekun telah meluluskan 42 juta kepada 5,000 PKS mikro. Alhamdulillah, saya berharap skim pinjaman ini dapat terus dimanfaatkan oleh PKS mikro. Ketiga, program subsidi upah. Sehingga 3 bulan Mei 2020, sebanyak 1.9 bilion subsidi upah telah diluluskan. Ini akan memanfaatkan 235,000 majikan yang melibatkan 1.7 juta pekerja. Ini adalah peningkatan daripada 195,000 majikan yang melibatkan 1.5 juta pekerja dalam laporan minggu lalu. Keempat, program E-CAP KWSP ataupun program bantuan majikan COVID-19. Pada minggu lalu, saya telah mengumumkan bahawa permohonan untuk program E-CAP telah pun bermula pada 24 April. Sehingga 1 hari bulan Mei, sebanyak 10,500 permohonan telah diterima oleh KWSP. Kelima, program pengekalan pekerja atau Employee Retention Program ERP di bawah Perkeso. Program ini bertujuan untuk memberi sokongan sebanyak RM600 sebulan selama 6 bulan kepada pekerja yang bercuti tanpa gaji. Sebelum ini, pada 16 Mac 2020, ERP telah diluluskan oleh Majlis Tindakan Ekonomi dengan peruntukan sebanyak RM120 juta. Sehingga hujung April, lebih 52,000 pekerja telah diterima dan diluluskan. Sehubungan dengan itu, selaras dengan hasrat kerajaan untuk menyokong kelangsungan perniagaan dan melindungi pekerjaan rakyat, dalam fasa kita masuk fasa PKP ini, kerajaan telah bersetuju untuk menambah peruntukan untuk ERP sebanyak RM120 juta. So, saudara dan saudari yang dihormati, dalam setiap perkongsian laporan ini, seringkali fokusnya adalah pada angka-angka status pelaksanaan. Namun begitu, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga anda semua bahawa bantuan ini lebih daripada angka semata-mata. Ini adalah mengenai kehidupan dan nyawa rakyat. It is about real people, real lives, real livelihoods. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri laporan minggu ini, saya ingin berkongsi 2 video ringkas mengenai bagaimana BPN telah membantu penerimanya dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah mengenai ibu tunggal, Cik Siti Hartika Syari dari Cheng, Melaka. Beliau telah menggunakan BPN sebagai modal memulakan perniagaan pakej barangan dapur basah untuk menjana pendapatan dan kini menggajikan 3 orang pekerja. Khidmat ditawarkan itu kini menjadi lubuk rezeki bagi Siti Hartika Syari dan adik sepupunya Kauthar Hikmah Amiruddin. Idea itu telah lama difikirkan, namun hanya bermula 10 April lalu selepas menerima wang BPN. Sejak itu hidup mereka berubah menyediakan tempahan pelanggan bagi keperluan harian seperti ikan, ayam, daging dan makanan laut segar secara dalam talian. Terus on the spot je buat macam tu. Kita buat guru WhatsApp, kita invite, share dengan kawan-kawan. Mula share dengan kawan-kawan je. And then first order yang pertama pun cuma 8 order je, 8 set, 8 rumah je bermula dengan 8 rumah. So hari ke hari tu dia increase lah. Bermula hanya berdua dengan seorang penghantar barang, selepas 2 minggu mereka kini mampu mengupah 3 pembantu dan 4 penghantar pesanan. Yang kedua adalah mengenai peniaga buah di Kepala Batas, saudara Muhammad Azizi Azizan, yang menggunakan BPN sebagai modal tambahan, berniaga buah dari rumah ke rumah sepanjang tempoh PKP.
Ada setengah dia kata PKP ni penutup periuk nasi lah kan. Tapi saya setakatlah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan rezeki dalam PKP ni. Dan saya juga daripada saya menyewa kedai Fama ni, dia akan bagi kelonggaran untuk kami untuk menyalurkan perniagaan dalam PKP ni. Tambahnya, dia mengamalkan konsep berniaga sambil mencari pahala. Pada bulan Ramadan ini, Azizi tidak mengenakan bayaran kos pengantaran kepada setiap pelanggannya yang membuat belian RM20 ke atas. Memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula hari ini, Azizi menyatakan akan terus mematuhi jarak ditetapkan kerajaan untuk tidak keluar melebihi jarak 10 km. Kepada Cik Siti dan juga Muhammad Azizi, penerima BBN yang lain dan juga kepada mereka yang telah pun memulakan perniagaan di fasa PKP bersyarat ini, saya ucapkan selamat maju jaya. Sekarang apa yang lebih penting adalah untuk kita melihat ke hadapan. Kerajaan telah pun memulakan usaha untuk merangka pelan pemulihan semula ekonomi dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjemput orang ramai dan perniagaan untuk berkongsi cadangan bagi langkah-langkah jangka pendek melalui laman web Kementerian Kewangan, iaitu www.treasury.gov.my. InsyaAllah, pelan pemulihan ekonomi ini akan dibentangkan di akhir bulan Mei. Pelan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan perniagaan dan pertumbuhan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah sungguh jati dipahat, penyeri peti kamar nahoda. Kalau negara mahu selamat, patuhi SOP dengan setia. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan salam hormat.